Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang isu beras yang tak cukup-cukup di Semenanjung Malaysia khususnya. Rupa-rupanya ini yang telah didedahkan oleh SPRM. Kalau sebelum ini heboh tentang penipuan pembekalan beras melibatkan RM100 juta ringgit Malaysia, kali ini digemparkan pula apabila kerajaan disahkan menyita kilang beras di Kedah yang mana telah menyorok 180 tan metrik beras. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kilang ini sepatutnya mengeluarkan beras untuk bekalan Semenanjung Malaysia. Tapi tergamak mereka menyorokkan beras 180 tan itu. Menjadi persoalan sekarang ialah apa tujuan mereka menyorokkan beras ataupun beras itu menyorok padi atau beras ini yang berjumlah 180 tan ini daripada dipasarkan. Ada netizen mengatakan bahwa mungkin yang pertama ialah untuk meraih harga atau untuk cuba-cuba mau mengapungkan harga supaya apabila barangan kurang harga akan naik. Ada satu lagi teori konspirasi yang muncul daripada kalangan peminat politik. Mereka kata mungkin itu adalah salah satu cara untuk mensabotaj kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Pakatan Harapan Barisan Nasional. Mereka kata supaya ada peluru untuk ditembak kepada kerajaan perpaduan sekarang. Ialah kan apabila tidak cukup beras adalah bahan yang boleh dijajah di mana-mana kempen, di mana-mana ucapan dan sebagainya. Rupa-rupanya ini pula yang terjadi, dan yang lebih menarik lagi ianya berlaku pula di jelapang padi Malaysia, yaitu di negeri Kedah. Sebuah kilang beras di Kedah disita selepas disyaki menyorok beras putih tempatan berjumlah 180 tan metrik dianggarkan bernilai RM405.000 Malaysia. Menerusi operasi beras putih tempatan OPBPT yang dijalankan semalam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata, pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% atau beras putih tempatan BPT di dalam kampit jumbo berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Buat masa ini, lokasi dan nama syarikat kilang itu tidak boleh kita dedahkan supaya tidak mengganggu kes yang masih dalam siasatan. Ini merupakan sitaan pertama di bawah OPBPT. Cuma saya dimaklumkan pihak Kawal Selia Padi dan Beras KPB melakukan operasi seperti biasa setiap masa. Pada hari Sabtu yang lalu, KPB juga ada melakukan operasi dan menyita beras di sebuah kilang di sini. Katanya, kepada pemberita selepas menyertai operasi pemantauan ke atas sebuah kilang beras di Aluseta hari ini. Chan berkata, kes itu sedang disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522, dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras Perlesenan Kilang-Kilang Padi 1996. Beliau turut memberi amaran kepada pihak yang berkenan supaya mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan menegaskan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM serta anggota-anggota pasukan petugas akan bertindak tegas terhadap mereka yang didapati melanggar peraturan sedia ada. Chan berkata, setakat ini pasukan petugas Ops BPT telah melakukan pemeriksaan ke atas 8 pemborong dan 6 pengilang beras di Kedah bagi mengesan sebarang kegiatan menyorok beras, menukar kampit dan mencampurkan beras putih tempatan dengan beras putih import. Sementara itu, mengulas mengenai gesaan petani di negeri ini agar harga belian padi oleh pekilang atau pengilang dinaikkan, Chan berkata, kementeriannya memahami masalah yang dihadapi pesawah dan sentiasa berusaha mencari jalan penyelesaian terhadap isu itu. Namun, beliau menegaskan sebarang penyelarasan terhadap harga belian padi perlu seiring dengan harga runcit yang dikenakan terhadap pengguna bagi mengelakkan kerugian kepada pihak pemborong dan pengilang. Mengulas mengenai cadangan setengah pihak agar kadar skim subsidi harga padi dinaikkan,
Chan berkata kerajaan baru saja menaikkannya daripada 360 per tan metrik kepada 500 ringgit per tan metrik pada Ogos lalu. Jadi saya rasa dalam masa terdekat ini untuk naikkan lagi bukan sesuatu yang senang. Jadi kita akan melihat daripada sudut yang lain untuk memuaskan hati semua pihak dan pihak berkepentingan dalam industri ini, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang menganggap Sanusi sebagai pahlawan, panglima perang paling berani. Namun demikian, ada juga pemerhati politik dan juga penganalisis politik mengatakan bahawa Sanusi bermelut celupar, tidak beradab dan sangat berani dalam mempersoalkan banyak perkara. Ada juga yang kata Sanusi ini cakap dulu baru fikir. Tak tahulah mana kebenarannya, tetapi ada juga perkara-perkara yang seakan-akan apabila diteliti, memang Sanusi cakap baru akhirnya akan mengatakan dipetik pula di luar konteks atau di luar konteks apa yang dia mau sampaikan. Baru-baru ini kita sudah tahu bahawa Sanusi telah pun didakwa atas dua pertuduhan di mahkamah berkaitan dengan akta hasutan. Salah satu daripadanya ialah mempertikai keputusan daripada yang di Pertuan Agong atau titah yang di Pertuan Agong dan juga mempertikai keputusan Sultan Selangor. Terkini selepas PRN Pelangai, tak sangka dan kita pun terkejut, rupa-rupanya Polis Pahang turut memanggil Sanusi untuk memberikan keterangan. Ini apabila satu kempen yang dianjurkan, yang disertai, yang mana Sanusi bercakap di dalam kempen tersebut, mungkin ada perkataan yang menyinggung perasaan atau sebagainya, yang menyebabkan polis mengesahkan memanggil Sanusi untuk rakam keterangan. Saudara-saudara sekalian, Polis Pahang telah pun mengesahkan merakam percakapan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang difahamkan berhubung kenyataan yang beliau buat semasa sesi ceramah pada 22 September lepas, sehari sebelum penamaan calon bagi pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Othman berkata, keterangan Muhammad Sanusi direkodkan di Balai Polis Mancis, Bentong pada 7 Oktober lepas, susulan terdapat 2 laporan terhadap beliau yang telah dibuat. Keseluruhannya, kita sudah mengambil keterangan 5 individu dan siasatan lanjut masih dijalankan sebelum dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Katanya kepada bernama semasa ditemui, selepas perhimpunan bulanan polis Pahang di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang di sini hari ini. Beliau berkata siasatan terhadap Muhammad Sanusi Maknor itu dibuat mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 4E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dalam perkembangan yang bersama juga, Yahya turut berkata melaporkan tentang bedah siasat terhadap pendaki warga India Nantan Suresh Nadkarni, 44 tahun yang ditemui maut selepas mendaki Gunung Jasar di Cameron Highlands sebelum ini, mengesahkan mangsa mengalami hypotermia. Urusan berkaitan penyerahan jasad mangsa kepada wakil waris telah dilakukan oleh Polis Kontijen Perak selepas bedah siasat di hospital di Ipoh selesai pada 1 Oktober lepas. Sebelum ini, mangsa dilaporkan hilang sejak 22 September semasa melakukan aktiviti mendaki di Trail 10 Gunung Jasar seorang diri. Dipercayai tersasar dari laluan asal semasa turun dari puncak bukit sehingga tersesat melepasi sempadan Perak. Mayat mangsa ditemui pada petang 30 September di satu anak sungai kira-kira 6 km dari pos kawalan tempat kejadian PKTK di kaki gunung itu dan dibawa turun menggunakan helikopter pasukan gerakan udara PGU pada 1 Oktober. Nandan Suresh yang bekerja sebagai
Tuari mendaftar masuk ke Haike Sleep Port Guest House Tanah Rata pada 19 September dan sepatutnya mendaftar keluar pada 24 September. Namun rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar Tanah Rata mendapati mangsa keluar dari hotel pada pagi 22 September. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily. Ini satu isu yang paling menarik petang ini. Apabila isu tentang penarikan tauliah kepada beberapa ustaz di Selangor untuk Selangor akhirnya membongkar pelbagai isu yang lain. Dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk Selangor masih lubuk mewah Ustaz PAS cari makan. Selangor walaupun di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH sejak tahun 2008 dilihat masih menjadi lubuk mewah bagi para penceramah yang dipanggil Ustaz PAS. Mereka yang secara terbuka berkempen untuk Perikatan Nasional PN sekaligus menolak kepimpinan Kerajaan Madani diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim masih diundang menyampaikan kuliah di masjid. Antaranya seperti Abdullah Khairi yang diberi slot kuliah Maghrib Perdana di Masjid Al-Syakirin Gombak malam ini. Abdullah yang dikenali dengan cara penyampaian menjerkah kalayak audiens sebelum ini turun pandang berkempen memenangkan calon Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Pulau Pinang baru-baru ini. Dalam satu rakaman video kempen PRN di Dewan Undangan Negeri Pulau Betong, Pulau Pinang, Abdullah ketika berucap berkata, kehadirannya itu hanya untuk memastikan kemenangan calon Perikatan Nasional Muhammad Syukur Zakaria. Bila Cikgu Syukur masuk bertanding, aku mai malam ini semata-mata nak memenangkan sahabat aku ini. 20 tahun saya mengenali dia. Anak dia mengaji dengan saya. Kira memang kenal lah. Cuma saya tak basuh berak dia saja, katanya. Poster penampilan Abdullah dalam kuliah bertajuk Kematian yang dicemburui di masjid yang terletak dalam DUN atau Dewan Undangan Negeri Gombak Setia itu dilihat menarik perhatian orang ramai. Malah, poster hebahan slot penceramah berkenan yang menggunakan warna biru Perikatan Nasional dianggap signal penguasaan Perikatan Nasional di kebanyakan masjid di negeri paling maju di Malaysia itu. Seorang penduduk di Taman Seri Gombak memaklumkan bahawa pasukan unit amal di bawah PAS bertugas menjaga kawasan sekitar semasa program berlangsung. Ustaz-ustaz jenis popular inilah yang banyak mempengaruhi golongan muda. Peminat mereka ramai serata negara, kata seorang pengguna Facebook. Untuk rekod, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS memaklumkan terdapat 5,711 pendakwa telah memperoleh kuliah mengajar agama Islam di negeri itu sehingga 6 April lalu. Daerah paling tinggi menerima pertalihan adalah Petaling dengan 1,496 individu, diikuti Hulu Langat sebanyak 1,218 dan di Gombak 830. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang amat mengagumkan kita. Apabila tajuk berita ini menyatakan Selangor memang masih lubuk mewah bagi Ustaz PAS mencari makan. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda untuk isu kali ini? Semoga isu tentang penarikan balik tauliah kepada beberapa orang penceramah yang terkenal ini dapat diselesaikan dengan segera. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, seperti yang pernah saya katakan sebelum ini, teknik Perikatan Nasional di pelanggai akhirnya makan diri. Dipetik daripada FMT, ditulis oleh Hishamuddin Aun.
Bekas Menteri Besar Pahang, Adnan Yaakob mungkin telah bantu tumbangkan Perikatan Nasional PN pada PRK Pelangai malam semalam. Adalah secara sedar atau tidak? Pada awalnya, Adnan dilihat seakan bola tanggung buat gabungan pembangkang itu. Beliau sebaliknya antara kunci kemenangan Barisan Nasional BN. Ini mungkin sekadar satu teori, tapi kaitan Adnan dalam kemenangan calon BN Amizar Abu Adam tidak boleh dinafikan. Manakala PN yang beria-ia mahu mengembangkan gelombang hijau ke Pahang, kesudahannya pula bungkus. Amizar memperoleh 7.324 undi untuk menang dengan majoriti lebih kecil, yaitu 2.949 undi ke atas calon Perikatan Nasional Kasim Samad yang mendapat 4.375 undi, sementara calon bebas Hasli Helmi hanya meraih 47 undi, sekaligus hilang deposit. Peratusan keluar mengundi pula mencecah 72,12%. Pada PRU 15 yang lalu, calon BN Johari Harun menang dengan majoriti 4.048 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional Kasim yang mendapat 3.260 undi, manakala Ahmad Waifuddin Samsuri daripada PH mendapat 2.031 undi dan Isa Ahmad Pejuang 65 undi. Peratus keluar mengundi ketika itu ialah 78%. Pada PRK semalam, BN menduduki tempat teratas di 7 daripada 9 daerah mengundi termasuk Felda Cemamoy, kecuali Felda Kemasul dan Felda Kemahal yang memihak kepada Perikatan Nasional. Pada 16 Ogos lalu, tokoh veteran Adnan dipetik berkata bahawa UMNO dah nak bungkus selepas parti itu sekadar menang 19 masing-masing, 2 kerusi di Selangor dan Pulau Pinang, 1 di Kelantan dan 14 di Negeri Sembilan daripada 108 kerusi yang ditandingi pada PRN 12 Ogos lalu. Oleh kerana beliau menyebut kenyataan itu tak kala di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dipercayai bagi kes membabitkan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, maka banyaklah tafsiran dibuat yang longnan seperti beliau dikenali tidak lagi menyokong UMNO, namun beliau tidak pula pernah umum demikian. Muhyiddin ketika itu dilepas dan dibebaskan terhadap 4 pertuduhan, menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ke-8 bagi suapan berjumlah 232,5 juta ringgit daripada 3 syarikat untuk bersatu yang diketuainya. UMNO pun dah nak bungkus lipat, katanya dalam video berdurasi 25 saat yang tular sejak itu. Lantaran bekas adun pelangai selama 8 penggal sejak 1986 ini ditafsirkan tidak lagi di pihak UMNO, maka majoriti pengundi di DUN itu, Dewan Undangan Negeri itu, dianggap harus mengambil pendirian serupa. Tetapi apabila Adnan dilihat menyertai pimpinan Barisan Nasional lain pada Majlis Pengumuman Calon pada 20 September lalu dan kemudian turun membantu Amizar pada minggu kedua berkempen, Perikatan Nasional tidak dapat menggunakan naratif yang sama. Cuma Hisla Helmi yang mendakwa nama Longnan sudah tidak laku untuk dijual. Adnan tidak asing di Pelangai dan beliau sangat baik kepada masyarakat di Dewan Undangan ini. Pelangai dan Longnan berpisah tiada. Mereka pembangkang ambil kesempatan saja. Kehadirannya membantu kempen saya melambangkan beliau sebenarnya memang orang UMNO dan tak akan keluar UMNO, kata Amizar. PRK Pelangai juga barangkali akan diingat sebagai yang kotor mengatasi PRK Pulai dan Simpang Jeram pada 9 September dengan PN menggunakan apa saja dakwaan daripada kerajaan perpaduan caca merba dan mengamalkan liberalisme agama, adanya 4 adun kerajaan akan lompat parti, penggunaan polis lebih ramai daripada biasa untuk menakutkan penyokong pembangkang, UMNO gunakan aset kerajaan untuk berkempen, hinggalah kepada menyogok beras percuma untuk memancing sokongan.
Kata-kata Muhyiddin dalam sesi dialog bahawa kedudukan UMNO ketika ini ialah dicelakangkang DAP dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim harus yang paling tidak sopan. UMNO yang dituruti kehadiran Anwar memilih untuk menjawab apa saja tomahan yang dilontarkan berbanding mengambil pendekatan yang sama terhadap pembangkang. Satu tinjauan pelangai memilih antara legasi dan perubahan membabitkan 1,772 responden merangkumi 9 pusat daerah mengundi dari 29 September hingga 2 Oktober lalu membayangkan Perikatan Nasional akan tewas. Hampir semua responden telah membuat keputusan dengan 55,5% akan mengundi Barisan Nasional dan 43,2% lagi memilih Perikatan Nasional. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, Barisan Nasional mengekalkan Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai semalam dengan 62% sebahagian undi. Berdasarkan dapatan, didapati bahawa naratif perubahan yang dibawa Perikatan Nasional masih belum dapat menembusi jiwa pengundi di Dewan Undangan Negeri Pelangai, walaupun telah ada peningkatan kecenderungan terhadap Perikatan Nasional, kata Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya APM yang menjalankan tinjauan itu. Laporan yang disediakan oleh 5 penyelidik iaitu Sahrir Sabarudin, Profesor Madya Dr. Awang Azman Pawi, Profesor Madya Dr. Novel London, Dr. Sufian Mansur dan Nasrullah Mapatang juga menyatakan Menteri Besar Wan Rusdi Wan Ismail menikmati tahap populariti yang tinggi dengan 80,9% menyokong pentadbirannya. Majoriti responden yang tinggal di 3 felda di Pelangai, Cemomoy, Sungai Kemasul dan Sungai Kemahal berkata mereka berpuas hati dengan kerajaan negeri. Dalam pecutan akhir, Perikatan Nasional menampilkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Sanusi Maknur sekali lagi dalam ceramah Grand Finale, tapi harus sudah terlambat untuk mengubah kedudukan. Sebaliknya, benarlah telahan Wan Rusdi bahawa kemarahan gelombang hijau akan dinoktahkan pada PRK Pelangai. Sebelum kita berpisah, apa pendapat anda tentang isu dan tajuk ulasan kali ini? Teknik Perikatan Nasional makan diri di Pelangai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.